mencegah urban malaria, majikan digesa pastikan pekerja warga asing jalani saringan awal kesihatan. Elak kesesakan pesakit di HSI dan HSA, dua hospital baru dibina di Johor. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim. Berita wilayah Jumaat 12 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Jakim bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Pastikan bakal pekerja warga asing membuat saringan kesihatan sebelum masuk ke negara ini. Gesan ini dibuat terhadap majikan bagi mengelak berlaku urban malaria seperti di Pulau Pinang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, saringan kesihatan penting supaya virus berkenaan dikenal pasti lebih awal dan langkah pencegahan diambil. Jelasnya kebanyakan kes bukan tempatan dan berlaku dalam kalangan warga asing. Urban malaria turut dikesan di negeri-negeri lain. Bagaimanapun, keadaan masih terkawal dan dipantau secara berterusan. Ada kita dapati terutamanya mereka yang datang pada Afrika. Jadi saringan kesihatan itu penting. Setakat ni kematian tak ada. Saya tak ada angka sekarang. Kalau kita kena lihat untuk seluruh negara. Mungkin terlepas daripada saringan itu yang kita dapati kes-kes ada gejala lepas itu dikesan positif malaria. Semalam Pengarah Kesihatan Pulau Pinang, Dr. Ma'ruf memaklumkan masalah urban malaria berlaku di negeri itu susulan kebanjiran warga asing di pelbagai sektor ekonomi. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan tiada jangkitan virus lakia dilaporkan di negara ini. Namun ia dipantau Kementerian Kesihatan dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Virus berkenaan dilaporkan merebak di China dan menjangkiti manusia serta membawa maut. Kesesakan di Hospital Sultanah Aminah HSA dan Hospital Sultan Ismail HSI di Johor dijangka selesai dengan pembinaan dua hospital baru iaitu Hospital Pasir Gudang dan HSA 2 di Kempas. Hospital Pasir Gudang sudah mencapai 40% pembinaan dan dijangka siap pada 2024. Manakala HSA 2 akan diumum secara rasmi semasa pembentangan belanjawan 2023. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata pembinaan kedua dua hospital berkenaan seiring dengan kepadatan penduduk di Bandaraya Johor Bahru iaitu seramai 2 juta orang, separuh daripada keseluruhan 4 juta penduduk Johor. Jadi dengan kedua-dua hospital yang baru ini, Pasir Gudang yang sedang dibina dan HSA 2, kita akan tambah hampir 700 katil baru di daerah ataupun kawasan Bandaraya Johor Bahru ini dan kawasan-kawasan yang berhampiran. Ini akan dapat mengurangkan kesesakan di hospital-hospital sedia ada, terutamanya di HSA, dan yang lebih penting lagi akan dapat menampung keperluan kawasan Bandaraya Johor Bahru yang sangat-sangat padat ini. Sehingga kini HSA dan HSI mencapai 90% tahap penggunaan dan kadar itu tinggi untuk hospital awam. Lebih 2,000 individu diperlukan bagi menampung kekurangan pekerja dalam industri sarang burung walik. Kekurangan pekerja sektor itu bakal memberi kesan kepada kuantiti dan kualiti penghasilan produk yang secara tidak langsung boleh menjejaskan ekspor sarang burung berkenaan.
Mengambil kira potensinya yang mempunyai permintaan pasaran tumpuan khusus, kerajaan bersetuju membuat pengambilan pekerja asing bagi industri berkenaan. Ia berdasarkan kapasiti pengeluaran tahunan sesuatu syarikat serta tertakluk kepada syarat pengambilan pekerja asing yang berkuat kuasa. Sebelum ini kita tak ada spesifik kelulusan untuk industri. Ini kerana industri sarang burung walet merupakan satu industri yang berkembang, pesat, yang juga telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, dan industri memerlukan sejumlah pekerja yang agak besar dalam setiap kilang pembersihan sarang burung ini sebelum diekspor. Sehingga 31 Disember 2021, industri tersebut telah menggaji seramai 2,213 pekerja, sebahagiannya pekerja asing. IQF, teknologi pemprosesan yang boleh menyimpan buah-buahan di bawah suhu negatif 18 darjah Celsius, sekaligus berupaya memanjangkan tempoh jangka hayat buah dari 7 hari kepada 2 tahun. Penggunaan teknologi IQF kini diperluas kepada buah-buahan tempatan, antaranya nangka, bagi menjamin kesegaran serta meneroka pasaran lebih luas ke peringkat antarabangsa. Kita ada pelbagai jenis teknologi yang untuk memanjangkan tempoh shelf life, ya, sebab hasil-hasil keluaran fresh produce ni dia ada tempohnya tidak begitu lama. Jadi kita melihat kepada teknologi yang boleh memanjangkan tempoh so that kita boleh pasarkan ke negara yang jauh, ya. Macam tadi salah satu, ya, IQF. Pasaran nangka ini sebenarnya macam yang Miss Fong katakan tadi. Kita sedang explore a new market. Tetapi sebagaimana yang kita tahu bahawa setiap negara itu ada protokol-protokol mereka yang tersendiri. So sasaran kita pada kali inilah macam mana kita nak memenuhi protokol-protokol di negara-negara berkenaan. Now berkaitan dengan nangka ni, rasanya kementerian sedang dalam proses akhir to finalize the protocol supaya nangka ini dapat diekspor ke China. Kalau tak salah saya, kita buat anything. Australia. Produk nangka IQF untuk ekspor dilancarkan hari ini di Maib Serdang Sempena Maha 2022. Lebih 11,000 jenis produk diperkenal daripada input pertanian hingga makanan. Setakat semalam, jualan langsungnya mencecah 3.4 juta ringgit. Pelbagai teknologi diperkenal bagi menggalakkan masyarakat menceburi bidang pertanian, sekaligus membantu menangani isu rantaian bekalan produk tani kerana ia mampu dihasilkan sendiri. Perincian lanjut bersama wartawan Syamimi Saripan. Menepis stigma pertanian hanya boleh dilakukan masyarakat luar bandar, aktiviti bercucuk tanam kini boleh dijalankan di kawasan perumahan bandar. Malah penggunaan teknologi kit hijau membolehkan individu yang tinggal di pangsapuri dan kondominium bercucuk tanam melalui sistem penyiraman pasu sendiri. Teknologi yang dibangunkan Mardi itu sesuai dipraktikan bagi pertanian komuniti. Kita menggalakkan petani-petani di kawasan bandar untuk menanam sayur sendiri di kawasan perumahan. So itu boleh menjamin untuk security makanan di isi rumah lah terutamanya. Dan teknologi pertanian bandar ini telah terbukti dapat mengurangkan perbelanjaan dapur lah. Menyedari peri penting produk pertanian, keluarga Malaysia telah buka mata untuk mempelajari ilmu pertanian secara lebih mendalam. Tidak sekadar hobi ketika fasa PKP, mereka juga berjaya menjana pendapatan lebih menerusi hasil tuaian yang diperoleh. Okay, saya sendiri sekarang ni baru saja menceburi bidang pertanian oleh kerana pandemik ataupun MCO baru-baru ini. Saya rasa apa yang kerajaan cuba untuk lakukan sekarang ni bagus, cuma mungkin ada lagi cara-cara untuk mempercepatkan proses untuk kita tangani food security issue ni. Lagipun nak tanam sayur sekarang ni dah banyak sangat cara yang you boleh buat macam urban farming. You boleh beli you punya hydroponic set. So benda-benda tu I rasa government dah bagi awareness on that lah.
Semuanya nak tak nak je lah. Kalau di rumah boleh tanam pokok, kalau ada tempat di luar kan, tapi tempat parking kan situ ada tempat yang boleh tanam pokok ke, tanam yang sayur-sayuran ke, boleh cukup sendiri makan, boleh bagi-bagi pada jiran-jiran pun okey kan. Di Maha 2022, pelbagai teknologi pertanian moden dipamer. Antaranya teknologi tanaman bertingkat dan sistem tanaman vertikal yang sesuai kepada petani komersial. Pertanian komuniti ini secara tidak langsung telah menggalakkan penyertaan lebih ramai orang untuk mencuburkan diri dalam bidang bercucuk tanam. Di samping dapat menjimatkan perbelanjaan harian, malah ia juga telah menyokong hasrat kepada dasar jaminan keselamatan makanan negara. Syamimi Sarifan, RTM. Program Ramah Mesra ASNB yang berlangsung di Johor Bahru, Johor selama 2 hari bermula hari ini menawarkan perkhidmatan pengurusan kewangan yang cekap kepada pelabur dalam merancang kewangan masa depan mereka. Ketua Pengurusan dan Penyeliaan Cawangan ASNB Muhammad Azlan Masud berkata pelabur akan diberikan panduan mengurus kewangan lebih baik dengan membuat pelaburan menerusi amanah saham Bumiputera ASB. Pihaknya juga komited untuk memberi panduan mengenai usaha meningkatkan tahap pendidikan kewangan. Pelbagai aktiviti menarik juga diadakan, antaranya persembahan artis jemputan dan pertandingan trivia labur serta susunan Rubik. Hadiah menarik ditawarkan kepada pelabur bertuah. Memang salah satu program inisiatif program ini adalah untuk membantu pelabur-pelabur yang mungkin tidak ingat ataupun tidak tahu yang diorang ada akaun ASB. So jadi pelabur-pelabur ataupun rakyat-rakyat di sekitar Johor Bahru ni dijemput hadir, datang bawa kad pengenalan saja, MyCard, dan kami boleh bantu untuk memastikan sama ada akaun ASB tersebut masih lagi aktif ataupun ada langsung tak ada akaun pun mungkin ada. Program Ramah Mesra ASNB juga diharap dapat meningkatkan pemahaman pelabur mengenai kepentingan merancang kewangan. Objektif utama kami untuk turun padang adalah untuk berinteraksi dengan pelabur-pelabur ASNB. Kami juga menyediakan khidmat perancangan kewangan dan program-program untuk meningkatkan financial literacy untuk pelabur-pelabur ASNB pada masa yang agak gawat dari segi ekonomi dan kita perlu berhemah dalam kita punya penggunaan kewangan kita. Program dijalankan di Pusat Beli Belah Plaza Angsana ini bakal menampilkan beberapa artis terkenal, antaranya Izzat Lazim. Jabatan Penyiaran menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan menerusi program konvoi Kelab RTM Bikers ke Jelai di Lipis, Pahang. 20 penunggang motosikal terlibat diketuai Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud yang merupakan sebahagian rangka promosi Hogoh Pahang yang dijaikan RTM Pahang. Pertama, dalam bulan kemerdekaan, kita punya ni semarakkan tu. Kalau kita tak semarak, siapa lagi? Sebab Menkon telah meminta semua, bahkan sehingga tahap komuniti, mesti semarakkan bulan kemerdekaan ini. Dapat memeriahkan sambutan. Ride dan singgah di Betong sekejap. Lepas tu pergi solat Jumaat dan terus ke penginapan. Dan pada malam ini kita akan ada forum perdana Ewa Islam bersama dengan MB Pahang. Konvoi dilepaskan pagi tadi oleh Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Operasi Puteri Joliana Yaakob. Kesedaran generasi muda terhadap pengorbanan pejuang kemerdekaan perlu disemat sepanjang masa dan bukan sekadar bermusim menjelang Hari Kebangsaan semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berharap semangat patriotisme generasi terdahulu dapat diteladani bagi menghargai kemerdekaan yang dikecapi. Masyarakat hanya mengetahui mengenai kisah pejuang-pejuang negara terdahulu melalui sumber bacaan dan bahan-bahan sejarah yang ditinggalkan untuk diperturunkan dari generasi ke generasi atau melalui
tontonan filem-filem pengkisahan sejarah. Bahkan, kesedaran generasi kini terhadap sejarah perjuangan pahlawan terdahulu boleh disifatkan sekadar bermusim, terutamanya ketika menjelang tarikh penting tertentu seperti Hari Pahlawan, Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Bicara Perwira Pengorbanan Polis menentang pengganas komunis. Program anjuran bersama Universiti Malaysia Pahang dan PDRM yang julung kali diadakan itu bertujuan mengenang pengorbanan anggota polis semasa darurat. Bersua kembali, RTM dan JAKIM akan membuat perbincangan menyeluruh bagi menambah baik kualiti program berunsur agama yang disiarkan di saluran RTM. Perinciannya bersama Anaf Abu Bakar di Kompleks Islam Putrajaya. Anaf, silakan Anaf. Ya Tika, menurut Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud, kerjasama strategik ini penting bagi memberi impak kepada penonton dalam memartabatkan syiar Islam sebagai gaya hidup sejati. Program berunsur dakwah dan ketuhanan mampu menjadi program berimpak tinggi jika kualiti kandungannya diberi nafas segar dan diperhebat selari dengan permintaan semasa. Supaya kerjasama strategi ini dibuat secara lebih teratur dengan mewujudkan satu platform yang menyeluruh, yang mana kita boleh mungkin setiap tahun kita boleh mengadakan satu perbincangan mengetengahkan isu-isu yang berkaitan dengan tak kira lah termasuk konten, penjelasan dari segi kerja dan juga dari segi airtime untuk penyiaran itu supaya kita dapat menyiarkan Islamic content ini dengan lebih berkesan dan menentukan siaran yang lebih baik. Beliau menyatakannya ketika lawatan kerja dan menyantuni warga bahagian penyiaran JAKIM di Kompleks Islam Putrajaya. Mengeluarkan benih atau ovum sebelum akad nikah dan membekukannya untuk disenyawakan selepas berkahwin adalah haram. Menerusi artikel Irsyad Al-Fatwa siri ke-714 yang dikeluarkan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, membekukan ovum kerana lambat berkahwin dengan jangkaan tidak subur pada masa hadapan adalah alasan yang tidak boleh diterima syarak. Jelas artikel tersebut, menjaga keturunan yang dibolehkan adalah melalui hubungan kelamin yang halal setelah akad nikah. Kebiasaannya proses pembekuan telur ini dilakukan oleh pesakit kanser yang sudah berkahwin sebelum menjalani rawatan kemoterapi atau radioterapi. Jelas artikel tersebut, menjaga keturunan yang dibolehkan adalah melalui hubungan kelamin yang halal setelah akad nikah. Kebiasaannya proses pembekuan telur ini dilakukan oleh pesakit kanser yang sudah berkahwin sebelum menjalani rawatan kemoterapi atau radioterapi. Pembekuan telur adalah kaedah yang digunakan untuk menyelamatkan kemampuan seorang wanita untuk hamil pada masa akan datang melalui teknologi bantuan pembiakan dengan pasangannya. Namun, dalam Islam ia hanya boleh dilakukan selepas terlafaznya akad.
Majlis Perundingan Kewangan Sosial Islam dijangka akan diwujudkan menjelang akhir tahun ini. Pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Tan Sri Muhammad Daud Bakar berkata, penubuhannya berperanan sebagai platform membincangkan perkara berkaitan kewangan sosial Islam bagi menghubungkan serta mempertingkat sinergi antara sektor korporat, NGO dan Mawib. Menjemput semua wakil-wakil korporat, JLC, semuanya kita jemput pihak IPT untuk bersama kami mendengar apakah yang boleh kita ajukan dalam menjalin satu kerjasama yang lebih win-win ataupun win-win-win. Win kepada kami, win kepada mereka, win kepada asnaf. Jadi moga-moga itu dapat memudahkan kerja mereka, melengkapkan kerja CSR mereka, melengkapkan kerja kami iaitu memberikan pembahagian yang paling tepat kepada penerima. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis diskusi Mawib Instrumen Sumber Kewangan Islam dalam organisasi di Ibu Negara. Dalam pada itu, satu perbincangan telah diadakan bersama tabung haji untuk mewujudkan satu tabungan khas bagi golongan asnaf menunaikan haji. Wang pendahuluan akan diberikan oleh Mawib dan TH sehingga akaun tersebut dapat mengumpul kadar dividen bagi membantu asnaf yang terpilih menunaikan haji. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Saya Ahnaf, teruskan bersama Berita Wilayah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ahnaf untuk perkembangan di Putrajaya. Dan ini perkembangan terbaru melibatkan pasukan bola sepak kebangsaan. Skuad Harimau Malaya secara rasmi akan menentang Thailand, Tajikistan dan Trinidad and Tobago pada siri perlawanan antarabangsa di Chiang Mai, Thailand yang dijadual berlangsung 20 hingga 26 September ini. Saingan tersebut dilihat lebih mencabar buat skuad bimbingan Kim Pan-gon kerana lebih ketiga-tiga negara itu berada di ranking lebih tinggi berbanding Malaysia. Ketika ini Malaysia menghuni kedudukan ke-147 sementara Thailand di ranking ke-111, Tajikistan ke-108 manakala Trinidad and Tobago pada menghuni ranking ke-101 dunia. Menurut Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Pan-gon, peluang berdepan negara di ranking lebih baik sudah pasti akan digunakan sepenuhnya beliau dan barisan pemain untuk meningkatkan lagi prestasi dan kualiti pemain pasukan negara. Berdasarkan format kejohanan, perlawanan akan bermula di peringkat separuh akhir untuk menentukan dua pasukan ke final, sementara pasukan tewas akan bermain dalam penentuan ketiga dan keempat. Siri perlawanan antarabangsa itu dianjurkan Persatuan Bola Sepak Thailand FAT dan bakal berlangsung di Stadium ke-700 Anniversary of Chiang Mai. Pelbagai hadiah dan aktiviti menarik bakal menanti pengunjung program menjelang sepak mula Piala Dunia FIFA Qatar 2022 yang berlangsung esok hingga Ahad ini di Piazza Pavilion Bukit Jalil. Bukan itu sahaja, mereka yang bercita-cita menjadi pengulas sukan juga boleh menyalahkan bakat masing-masing menerusi program 2 hari itu. Menurut penyelarasnya Muhammad Akhtar Hamzah, program anjuran bahagian program TV RTN itu turut dimeriahkan dengan kehadiran bermain bola sepak bawah 19 tahun kebangsaan Muhammad Zul Hakim Muhammad Zafran selain Nazirul Azim Zamzuri dan Al-Kausar Jarrah daripada skuad bawah 17 tahun negara. Beberapa segmen menarik juga bakal menjadi tumpuan pada program tersebut. Beberapa segmen, antara segmen di sini adalah seperti Games Corner. Games Corner ni kami letakkan semua segalanya about ataupun segalanya mengenai bola sepak. Di sini kami ada letak sini tag ball, di sini ada boleh anda cuba di sini tag ball, football dan juga paper ball, iaitu di mana kalau zaman-zaman macam zaman-zaman saya lah zaman saya ada bola sepak kertas tu. Bola sepak kertas tu kami akan sediakan untuk anda jika berminat untuk mencuba. Dan selain itu, apa yang menarik kepada sesiapa yang berminat untuk mencuba nasib sebagai pengulas sukan boleh juga hadir di sini. Kami ada sediakan di sini Talents Corner. Program tersebut bakal dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Kepada penduduk sekitar Lembah Kelang, ayuh meriahkan program menjelang sepak mula Piala Dunia FIFA Qatar 2022 ini.
Saudara, kita ikuti perkembangan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Khairatun Nisa Syamsuddin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan imej kamera radar bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat dilihat hujan serta ribut petir sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, kecuali di negeri Perlis, Pulau Pinang dan juga di negeri Melaka. Dan dilihat negeri-negeri di pantai barat ini dijangkakan hujan serta ribut petir boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Manakala hujan serta ribut petir yang sedang berlaku di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di barat dan timur negeri Johor ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dilihat lebih tertumpu di kebanyakan bahagian di negeri Sabah, termasuklah di bahagian Kudat, Pantai Barat, Pedalaman, Sandakan dan juga di bahagian Tawau, juga melibatkan Miri, Limbang, Kapit dan juga di bahagian barat negeri Sarawak, yang mana keadaan hujan serta ribut petir pada kali ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Bagi ramalan untuk esok pagi pula, hujan serta ribut petir dilihat akan berlaku di sepanjang perairan Selat Melaka ini, yang mana ianya berpotensi untuk memasuki kawasan negeri-negeri di pantai barat dan terutamanya lebih melibatkan negeri Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor, juga melibatkan 1-2 tempat di negeri Pahang. Ianya juga dijangkakan boleh berlaku di bahagian tengah dan barat negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman negeri Sabah. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca buat kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube Met Malaysia. Saya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Dalam tempoh 2 minggu operasi yang berjalan daripada 1 Julai sehingga 13 Julai misalnya, lebih pada 100,000 penyiasatan dibuat di seluruh negara. Dan yang satu kes yang terkini ialah tangkapan yang dibuat di Sungai Kolapis, Beluran, Sabah, di mana KPD NHEP Sabah yang dibantu oleh anggota Batalion ke-20 PGA telah berjaya merampas 9,690 kilogram minyak masak selain daripada 5,000 liter diesel yang kesemuanya berjumlah hampir 2 juta dari sebuah kapal yang cuba diseludup ke negara asing. Masih bersama Berita Wilayah. Kira-kira 130,000 warga bangsa Johor disasar menjalani saringan kesihatan secara percuma. Inisiatif saringan kesihatan kebangsaan yang dilancar bulan lalu merupakan teras ketiga agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS, iaitu kawalan kesihatan kendiri yang fokus kepada individu, keluarga dan komuniti bagi melahirkan rakyat sihat sejahtera.
Susulan itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mahu Kerajaan Johor membantu memastikan individu yang layak membuat saringan kesihatan sekaligus mengesan penyakit-penyakit tidak berjangkit NCD lebih awal dan membolehkan ia dipantau pejabat kesihatan daerah. Johor merekodkan kadar paling rendah penghidap kolesterol berbanding negeri lain. Datuk Dr. Aman mengarah kalau pergi ke hospital kita, saya rasa sebahagian besar, Tan Sri, maybe more than 70%, kes-kes yang sebenarnya dapat dielak. Ini penyakit tidak berjangkit. Jadi kita fikir di Kementerian Kesihatan ni, kita perlu bawa satu gerakan ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sebab itu kita buat agenda Nasional Malaysia Sihat yang amat berhormat. Kita mahu supaya rakyat kita lebih sihat. Beliau berucap semasa pelancaran jelajah ANMS peringkat negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Razi di Johor Bahru. ANMS dilaksanakan untuk tempoh 10 tahun bermula 2021 hingga 2030. 4 teras utama difokuskan iaitu promosi budaya hidup sihat, perkhidmatan kesejahteraan kesihatan, kawalan kesihatan kendiri serta kebersihan persekitaran. 4 teras ini akan kerajaan negeri sokong dan dukung habis-habisan untuk kita jayakan agenda yang mempunyai 4 teras ini. Sebenarnya selari dengan agenda kita di negeri Johor. Agenda yang keempat, kebersihan persekitaran sebagai contoh. Di Johor baru-baru ini kita telah melancarkan Johor Bersih 100 hari. Kita target, Chief, daripada bulan Julai sampai bulan September ini kita nak jadikan negeri Johor antara negeri yang paling bersih. Jelajah ANMS peringkat negeri diadakan di tepi bandar Datuk On selama 2 hari hingga esok dengan kerjasama pelbagai rakan strategi. Penjawat awam di Melaka diingatkan supaya patuh larangan memberi sebarang kenyataan yang boleh memalukan atau memburukkan imej kerajaan. Tegas Utusan Kerajaan Negeri Datuk Zaidi Johari, ini terutama sebarang pernyataan awam berkaitan dasar, rancangan atau keputusan kerajaan yang boleh memudaratkan. Untuk pernyataan umum yang dilarang ni adalah kepada semua pegawai-pegawai kerajaan tanpa kebenaran. Sekiranya mereka dapat kebenaran daripada SUK untuk buat pernyataan umum berkaitan dengan agensi kerajaan ataupun masalah-masalah di jabatan, itu dibenarkan. Dia kena dapat kelulusan daripada SUK terlebih dahulu. Peringkat negeri Melaka. Dasar-dasar kerajaan negeri dia perlu dapatkan kelulusan daripada kerajaan negeri terlebih dahulu. Operasi tidak ada masalah. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perhimpunan Bulanan dan Pelancaran Tabung Hari Pahlawan Peringkat Negeri di Dataran Seri Negeri. Saudara, dari negeri di bawah bayu, kerajaan negeri pertimbang pelaksanaan beberapa cukai baharu. Laporannya langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Baik Atika, Kementerian Kewangan Sabah sedang mempertimbang mewujudkan beberapa cukai baharu dalam usaha memperluas asas pungutan cukai kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, cukai yang bakal diwujudkan ini tidak akan menjadi bebanan kepada pembayar cukai. Kepelbagaian cukai itu penting bagi kita untuk memastikan hasil yang lebih banyak tanpa ia menjadi satu beban yang berat kepada pengeluar-pengeluar lah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis bersama pemimpin di Semporna. Kerajaan negeri mendapati cukai yang dikutip pada masa kini bukanlah cukai bersifat eksklusif. Jelas Datuk Masidi, pengumuman rasmi mengenainya akan dibuat selepas kertas kerja cukai baharu itu mendapat kelulusan Kabinet. Menurutnya, dengan perluasan cukai itu nanti akan memberikan impak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negeri iaitu sektor pelancongan, perladangan, projek yang berimpak tinggi serta beberapa sektor lain. Datuk Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan turut memaklumkan bahawa pihaknya juga akan membawa isu mengenai air bersih, setinggan, keselamatan dan pengangkutan dalam mesyuarat Kabinet akan datang.
Kerajaan negeri berpuas hati dengan prestasi syarikat yang dilantik dalam menguruskan sampah di daerah Semporna. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masudi Manjun turut mencadangkan agar ditambah dengan pokok dan bunga hiasan sekaligus mencantikkan persekitaran di daerah tumpuan pelancongan berkenaan. Patut kontrak untuk membuat pembersihan. Dan selain daripada itu kita juga mempunyai beberapa NGO ya. Saya ingat ada 2-3 NGO sendiri yang terlibat dalam usaha ini, termasuklah WWF ya. Dan Persatuan Anak Muda Semporna sebenarnya pun turut sama terlibat. Saya memikirkan bahawa untuk projek ini berjaya, dia mesti ada penglibatan secara berkesan, secara aktif daripada masyarakat itu sendiri. Untuk laksanakan ini pemungutan sampah setiap hari, tanpa rest lah, tanpa cuti juga. Even public holiday kita pun pergi buat ini pemungutan sampah juga, aktiviti pemungutan sampah. So kita pakai itu sauk untuk tangkap itu sampah, dan juga kita tidak boleh pakai yang heavy punya itu bot kecil saja, sebab ini Semporna punya keadaan sampah, dia kebanyakan dia di perairan kampung-kampung di sebelah, di pantai. Mereka berkata demikian selepas pelancaran projek perkhidmatan pemungutan sampah di kawasan perairan di Dewan Masyarakat Semporna. Syarikat yang telah beroperasi sejak November 2021 ini mampu mengutip lebih 1 tan sampah setiap hari menggunakan 9 buah bot beroperasi seawal pukul 7 pagi hingga 5 petang. Sampah yang boleh dikitar semula akan dihantar ke daerah Tawau, manakala untuk tujuan pelepasan dibuat di Taman Sempol, Pekan Semporna melalui kaedah pembakaran tanpa mencemarkan udara. Syarikat serta badan bebas yang dilantik turut menawarkan pembelian sampah daripada penduduk untuk dikitar semula. Langkah berkenaan menggalakkan orang ramai menguruskan sampah masing-masing selain menjana pendapatan selaras dengan kata sempurna kalasahanku, iaitu sentiasa di hati. Sektor pelancongan di Sabah perlu digabungkan melibatkan semua aspek bagi memberikan impak berkesan dan tarikannya kepada pelancong dalam maupun luar negeri. Strategi tersebut perlu melibatkan pelbagai pihak terutama golongan usahawan serta penggiat industri, seni dan budaya. Sebenarnya di Sabah ini, kalau saya lah, selain daripada gastronomi, selain daripada laut, daripada gunung, dia serba-serbi dia ada. Jadi tinggalnya kita juga nak menggalakkan dari segi seni, budaya. Dan kita dapat hari ini kita melihat seni melalui kraft tangan. Dan dari segi budayanya kita ada banyak etnik di Sabah ini. Seperti juga Sarawak, dia ada banyak etnik di mana mereka juga membantu untuk menjadi produk pelancongan di negeri Sabah. Jadi terima kasih di atas inisiatif yang telah diberikan, dan sudah semestinya kami tidak akan mempersia-siakan dana yang diberikan ini. Okey, sebagai pemulihan bagi ekonomi yang sudah kita telah dilanda oleh COVID baru-baru ini, dan saya rasa ini cukup memadai untuk membantu kami untuk memulihkan keadaan. Saya sangat berterima kasih kerana diberi peluang untuk menerima insentif ini, dan 1,500 ini kami gunakan untuk sekurang-kurangnya kami guna untuk tambahan modal untuk terus melakukan ataupun untuk membesarkan lagi bisnes kami. Mereka berkata demikian dalam sidang media sempena program penyerahan insentif pemulih industri kraft di Kota Kinabalu. Insentif pemulih industri kraft berupa bantuan kewangan RM1,500 bertujuan mengukuhkan perniagaan usahawan kraft yang terkesan akibat COVID-19. Di Sabah, hampir 2,000 usahawan kraft telah menerima insentif berkenaan daripada 6,000 penerima seluruh negara sejak April lepas. Persatuan Rumpun Bajau Samah Sabah akan mengadakan majlis perasmian Pusat Kebudayaan persatuan tersebut pada 21 Ogos ini. Penganjuran tersebut bakal berlangsung di Kampung Lok Batik di Tuaran. Banyak program-program yang telah kita susun atur daripada awal sehinggalah acara kemuncaknya pada 21 hari bulan. Bermulanya peresmian pelancaran Ratus Rimpak yang akan diadakan pada 18 hari bulan, iaitu hari Kamis, bermula jam 2 petang.
Selepas itu pada 19 hari bulan kita teruskan program dengan program pertandingan Soromas. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar di Tuaran. Datuk Japlin yang juga Naib Presiden Persatuan Rumpun Baja Usama menambah pelajaran tersebut terus membuka secara rasmi tempat-tempat yang boleh dilawati seperti trek kuda, rumah kebudayaan, taman herba dan galeri pameran yang menghimpunkan bahan-bahan bersejarah. Majlis yang diserikan dengan pelbagai artis ini dijangka akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nur yang juga Presiden Persatuan Rumpun Baja Usama Sabah. Usaha berterusan Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah melalui radio Sabah FM dalam program dan aktiviti dakwah mampu memberikan impak positif terhadap penerimaan rakyat di negeri ini. Justru kolaborasi dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS, bakal memberi nilai tambah terhadap kualiti pengisian rancangan-rancangan agama di stesen radio berkenaan. Penyampaian Anjung Takwa ini dia bukan hanya sekadar untuk mengajak untuk menyampaikan untuk Islam, tetapi kita mengajak juga untuk sama-sama membawa kebaikan, iaitu hari ini kita dengan kemerdekaan mengajak semua rakyat di Sabah, mari kita sama-sama mencintai negeri dan negara. Dia berkata demikian selepas forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di Masjid Jamek Pekan Kundasang di Ranau. Menurutnya, program dakwah berkenaan sesuai untuk pelbagai peringkat suku kaum maupun anutan agama kerana menjurus ke arah kebaikan demi kesejahteraan sejagat. Forum dengan tajuk Membina Negara sempena sambutan Bulan Kebangsaan menampilkan Mufti Sabah, Datuk Ustaz Bongsu Aziz Jaafar dan Ahli Parlimen Belia Malaysia Azim Hajat Saud, manakala Ketua Penolong Pengarah JAINS Ustaz Awang Juri Awang Tahir sebagai moderator. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Keluarga Malaysia teguh bersama, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Atika Naim. Silakan Atika. Baik Redwin, terima kasih untuk perkembangan di Sabah. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus Sarawak hari ini, Seri Aman catat bacaan indeks pencemaran udara tertinggi di negeri itu. Berita lanjut kita bersama Vanessa Mering di sana. Vanessa, silakan. Ya, Atika, status kualiti udara di Seri Aman mencatatkan yang tertinggi setakat pukul 4 petang. Menurut kemas kini bacaan indeks pencemaran udara IPU di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, Seri Aman mencatatkan bacaan IPU 153. Manakala 9 kawasan merekodkan bacaan IPU sederhana, antaranya IPD Serian MCA QM 79, diikuti Samalaju 69, Semarahan 65 dan Kuching 63. Manakala satu lokasi lain mencatat bacaan pada tahap baik iaitu Kapit 34. Bacaan IPU antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 adalah sederhana. Manakala 101 hingga 200 diklasifikasikan sebagai tidak sihat, 201 hingga 300 pula sangat tidak sihat dan bacaan lebih 300 pula dikategorikan sebagai berbahaya. Sarawak Energy menggariskan beberapa usaha untuk mempromosi e-mobility di Sarawak. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, antara usaha tersebut ialah syarikat itu merancang untuk mengembangkan rangkaian pengecasan mobiliti elektrik meliputi seluruh Sarawak. Pada masa ini, terdapat hampir 20 pengecas awam di Bandaraya Kuching sahaja. Dalam pada itu, Sarawak Energy juga memaklumkan akan berusaha untuk membawa masuk lebih banyak motosikal elektrik dengan tujuan menggalakkan pengeluar untuk menubuhkan kilang pemasangan di Sarawak. Ini kerana penggunaan kenderaan elektrik boleh menjimatkan kos pengangkutan selain mesra alam.
Selain itu, Sarawak Energy turut bercadang menganjurkan program Kampung Hijau yang merangkumi mobiliti elektrik mampu milik di kawasan luar bandar. Dalam kenyataan medianya, Dr. Hazlan berkata, perancangan berkenaan dimaklumkan oleh pasukan e-mobility Sarawak Energy semasa kunjungan hormat ke atas beliau di Kuching. Perkara lain yang turut disentuh adalah usaha Sarawak Energy bersama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia untuk membawa masuk lebih banyak kereta elektrik bateri ke Sarawak selain kemampanan dalam sektor pengangkutan dengan matlamat utama untuk mengurangkan pelepasan karbon untuk Sarawak. Peruntukan berjumlah RM20,000 diberikan kepada Surau Darul Taqwa Kampung Sibiu di Bintulu bagi mengimarahkan aktiviti dan program surau berkenaan. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar menjelaskan peruntukan tersebut merupakan peruntukan yang dijanjikan semasa lawatan ke tapak surau berkenaan yang terbakar pada 12 Julai lepas. Pada 12 hari bulan Julai bulan lalu, saya telah datang ke surau ini mengumumkan saya akan memberi peruntukan sebanyak RM20,000. Pada hari itu juga saya menerima surat daripada Ketua Kaum meminta bantuan sebanyak RM5,000. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita pada majlis penyampaian sumbang di Surau Darul Taqwa Kampung Sibiu, Bintulu. Tan Sri Dato' Ahmad Asfia turut menyampaikan sumbangan kepada Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung Sibiu dan Jawatan Kuasa Tetap Aktiviti-Aktiviti Islam Pejabat Residen Bintulu. Kerajaan Sarawak mencadangkan Lembaga Lada Malaysia MPB supaya bekerjasama dengan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak dalam penggunaan teknologi moden untuk pembangunan tanaman lada. Pengerusi MPB Baharudin Dato' Moksen berkata, JTS Sarawak memiliki satu teknologi pengurusan tanah yang dinamakan Sistem Maklumat Geografi GIS. Baharudin Dato' Mohsen menjelaskan melalui teknologi GIS tersebut, ia boleh mengenal pasti kualiti tanah melalui kajian topografi untuk satu-satu projek yang ingin dilaksanakan di satu-satu kawasan termasuk projek pertanian. Beliau memberitahu saranan tersebut disuarakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg semasa kunjungan hormat oleh pihak pengurusan MPB di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Bulan lepas, JTS Sarawak telah memenangi anugerah pencapaian khas menerusi penggunaan GIS pada persidangan GIS terbesar di dunia yang diadakan di Amerika Syarikat. Dalam pada itu, Baharudin memberitahu MPB turut bekerjasama dengan Kementerian Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah dan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan dalam usaha mendapatkan penganjuran persidangan komuniti lada antarabangsa di Kuching tahun depan. Katanya sekiranya persidangan berkenaan berjaya diadakan di Sarawak, ia bukan sahaja mempromosi industri lada negara dan meneroka pasaran baharu, tetapi juga mengangkat nama Kuching sebagai lokasi penganjuran acara bertaraf antarabangsa. Kumpulan MySet Pro Max dari Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak muncul johan dalam mini konvensyen kumpulan inovatif dan kreatif anjuran kementerian berkenaan. Kemenangan itu diperolehi menerusi projek aplikasi dalam talian yang dinamakan Volley Youth Care, iaitu aplikasi Volunteers Connection of Sarawak yang membenarkan sukarelawan berdaftar di bawah Kementerian dan Persatuan Belia bagi mempromosi aktiviti komuniti mereka. Kumpulan itu membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000, piala dan sijil. Tempat kedua dimenangi oleh Kem Belia Kemuyang Sibu dengan projek DIY Portable Wall Climbing dan tempat ketiga oleh Cili Padi PB MySet Sibu menerusi projek Portable Field Sprinkler dan masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM800 dan RM600 beserta piala dan sijil. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di Kuching.
Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu pertandingan inovasi seperti itu memerlukan komitmen tinggi bagi menghasilkan sesuatu yang baharu atau menambah baik inovasi sedia ada. Katanya semangat membudayakan inovasi dan kreativiti dalam kalangan petugas penting bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam dan berharap warga kementerian terus mencari idea baharu. Konvensyen yang berlangsung selama 2 hari disertai seramai 110 peserta daripada 15 kumpulan melibatkan 24 buah pejabat kementerian itu seluruh negeri. Tujuan utama penganjuran adalah untuk melonjakkan prestasi dan melestarikan budaya inovasi dalam kalangan penjawat awam negeri Sarawak. Sebanyak 50 buah kenderaan melibatkan 250 penjawat awam wanita daripada Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan bakal menyertai Amazing Race Sarawak Kusayang 2022 esok. Pengerusi Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia Maksak Wanita Sarawak, Datin Sri Baduyah Bujang berkata, acara pelepasan program anjuran Maksak itu akan bermula dari Dewan Undangan Negeri Dun Lama Sarawak dan berakhir di Hotel Pantai Damai. Katanya lagi, Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib yang juga merangkap penaung Maksak Sarawak bakal merasmikan penutupan program tersebut. Datin Sri Baduyah berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Toh Puan Ragat di kediaman rasminya di Demak Jaya semalam. Turut diadakan aktiviti menjawab soalan berbentuk kiasan dan teka-teki yang menguji kecerdasan minda peserta. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk perkembangan di Sarawak. Program Konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 menjadi platform memperkukuh perpaduan dan menyemarakkan semangat cinta kepada negara sempena Bulan Kebangsaan. Konvoi ke seluruh negara itu yang bermula semalam akan berakhir 31 Ogos di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Terengganu menjadi destinasi terbaru laluan konvoi yang bermula di Besut dan berakhir di Kemaman sebelum menuju ke Maran Pahang. Elemen warisan tradisi rakyat menjadi pengisian singgahan kali ini. Alhamdulillah pada pagi ini konvoi Kembara Merdeka kita ini terus ke negeri Pahang dan kita negeri Terengganu ini sehingga sampai ke checkpoint iaitulah di Cendor. Di Cendor ni akan bersama dengan rombongan daripada Kuantan saya difahamkan sehinggalah sampai ke Maran di peringkat Kembara Konvoi Merdeka di peringkat Pantai Timur kita ini. Selain menyemarakkan semangat patriotisme, ia juga memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan kebebasan negara. Episod kejar-mengejar sejauh 30 km antara polis dan sebuah kenderaan yang dipandu lelaki tempatan membawa kepada penahanan 6 pendatang asing tanpa izin parti di Gua Musang, Kelantan. Parti terdiri daripada 4 lelaki dan 2 wanita warga Myanmar berusia antara 19 hingga 30 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Shu Fon, semua parti gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan masuk ke negara ini secara sah. Kenderaan terbabit dipercayai sedang dalam perjalanan menuju ke Kuala Lumpur. Sepuluh pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sheikh Ahmad Arau mengharumkan nama negara di Persada Antarabangsa. Ini setelah pasukan Kelab Inovasi dan Robotiknya merangkul 4 pingat emas pada World Invention Creativity Olympic yang berlangsung di Korea Selatan baru-baru ini. Pingat emas diperoleh menerusi rekaan 4 produk inovasi, antaranya alat untuk pantau pengguna elektrik di rumah atau pejabat, mesin pemberian ubat secara kawalan elektronik serta perangkap nyamuk secara elektronik menggunakan kaedah kepintaran buatan. Kejayaan dilakar hasil bimbingan 3 guru serta mendapat kerjasama pensyarah UNIMAP dan College Community.
mengikut sebenarnya sejarah Sekolah Menengah Datuk Syed Ahmad, setiap tahun mereka akan bertandinglah untuk projek inovasi peringkat international. Dan tapi untuk tahun ni inilah kejayaan yang cukup cemerlang sebab setiap produk yang mereka bawa tu menghasilkan kejayaan medal, gold medal dan juga best award. Kejayaan ini memberi inspirasi bagi mencipta pelbagai inovasi baru yang mampu memberi manfaat kepada masyarakat. Mengikut pelan perancangan sekolah telah memberi kebenaran kepada kelab inovasi untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang lain yang telah yang akan dianjurkan, contohnya di Poland, di Indonesia, di Jepun dan sebagainya lah. Sambutan Bulan Kebangsaan acap kali meriah dengan kibaran jalur gemilang. Di Labuan, pelbagai pihak menyahut seruan berkenaan menjadikan semangat patriotik itu menebal sekaligus menjadikan suasana sambutan Bulan Kebangsaan begitu hidup. Kita tinjau kemeriahannya itu bersama wartawan Kamarudin Abdullah. Merdeka! 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 Menjadi kelaziman setiap bulan Ogos, jalur gemilang gah berkibar menandakan sambutan Hari Kebangsaan Negara hampir tiba. Ia dapat dilihat di premis-premis perniagaan, bangunan pejabat kerajaan mahupun swasta, sekolah-sekolah, rumah ibadat dan di sepanjang jalan raya. Dalam tinjauan saya, pemasangan jalur gemilang di kawasan bandar dilihat meriah sejak pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan kempen kibar jalur gemilang peringkat Labuan pada 30 Julai lalu. Penduduk Labuan yang ditemui berpandangan, semua masyarakat di wilayah ini perlu bersatu hati mengibarkan jalur gemilang di rumah-rumah, premis-premis dan bangunan komersial sebagai menyokong usaha menjayakan sambutan ini. Jadi kalau boleh, mintalah macam warga-warga Labuan ni naikkan bendera Malaysia punya ni untuk berikan semangat kepada warga-warga Labuan kita di Labuan ni sekarang. Jadi ada yang aku lihat-lihat lagi bendera-bendera yang sekeliling ni, kalau boleh tambah lagi ni orang. Dalam hal 31 Ogos, jadi semangat 31 Ogos yang kita mau. Kita mestilah kibar jalur gemilang sepanjang bulan Ogos ni untuk mengingati perjuangan mereka yang dulu sama-sama memerdekakan negara kita. Setakat ni saya rasa meriah, tapi boleh dimeriahkan lagi lah di Labuan ni. Boleh mempromosikan pasal kempen ni di tempat yang ada ramai orang lah, seperti di hospital, di sekolah-sekolah, di tempat yang shopping seperti Ujana Kewangan, supaya orang ramai tahu pasal kempen ni dan together lah sama-sama menyambut untuk merdeka nanti. Bendera Malaysia atau jalur gemilang, lambang kedaulatan dan kebebasan negara kita. Oleh itu, ayuh keluarga Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Kamarudin Abdullah, RTM. Merdeka! 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 Saudara, berita wilayah 12 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Saya Atika Naim. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.